Dulu sebelum bekerja bukan main lagi. Betul nak kerja mahkamah? Kerja mahkamah teruk. Saya sanggup. Kita kerja kadang tak boleh balik tau. Saya dah biasa kerja kilang. Seminggu tak balik. Boy. Ya betul. Betul. Bila dah dapat kerja, mula banyak buat perangai. Menurut kajian, staf yang paling banyak bermasalah adalah staf yang baru masuk. Yang muda-muda, yang umur 20-an ke 30-an. Tu paling banyak sekali masalah. Yang dah nak pencen paling bagus sekali. Sakit, batuk, datang kerja. Kerja. Allah, datang. Yang seorang tu pula, kau yang muda-muda ni buatlah, akad dah nak pencen. Yang seorang tu pula. Aku rasa tak ada pun dekat notis. Kepada yang dah nak pencen, sila abaikan notis. Tak ada pula. Pernah dengar tak ayat tu? Pernah dengar tak ayat tu? Iya. Nampak tak? So positif apa juga. Yang disyorkan, yang diarahkan tu positif. Cuba buat dulu. Mesti ada sebab. Ada sebab yang kita nak nilaikan. Dan terakhir sekali, kita kena istiqamah. Keberterusan. Konsisten. Kita kena cepat hari ni. Dengan dunia yang makin mencabar hari ni, kena cepat. Kalau tidak, kita jadi tak relevan. Terima kasih banyak diucapkan kepada Tuan Pengerusi Acara yang berusaha Tuan Zamri bin Bakar, Timbalan Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan Malaysia, yang berusaha Puan Rozilah binti Saleh, Pengarah Mahkamah Negeri Selangor, yang berusaha Puan Rozina binti Ayub, Hakim Mahkamah Session Kuala Lumpur, yang berusaha Tuan Rushan Lutfi bin Muhammad, Pengarah Mahkamah Negeri Sembilan, yang berusaha Puan Faraziah binti Kasah, Pengarah Unit Integriti, Pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan Malaysia, Pegawai Kehakiman, Kaki Tangan Mahkamah Negeri Selangor, Kuala Lumpur dan Negeri Sembilan. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Syukur sangat-sangat kerana pada petang yang mencabar ini, kita bersama-sama berada di dalam majlis ilmu yang mana Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin, mudah-mudahan. Dan dalam pada nak pergi ke syurga tu, seperti biasa kita mempertahankan prinsip kita. Kita mempertahankan prinsip tempat duduk belakang. Ini adalah merupakan perkara penyakit-penyakit yang memang tak dapat diatasi daripada dulu lagi. Di mana-mana juga pejabat yang saya pergi, itulah dia. Dan jawapannya, tak, depan tu dah ada orang booking. Tu kita orang tak nak duduk, dia kata kan. Dengan harapan dia duduk belakang tu, bila dia balik orang tak perasan. Macam tu. Jadi, tak apalah. Walaupun pun yang saya sebut, dia akan tetap di situ. Walaupun pun yang saya lakukan, dia akan tetap. Tadi sedangkan MC dah sebut tadi, sila penuhkan bahagian hadapan ni. Kan? Tak ada dah. Duduklah situ. Kan? Jadi, apapun hari ni, kita berbicara soal integriti. Soal integriti. Integriti di hati. Integriti bukan di tempat lain, tapi integriti di hati katanya. Kerana daripada mata jatuh ke hati. Saya ni datang daripada Negeri Sembilan. Kata adat banyak kiasan. Ditunjuk dia tetapi bukan. Bergulung pendek panjang direntangkan. Memang takkan faham kalau tak direnungkan. Bila saya kata terus berada di situ, tidak bermakna itu maksud saya. Jadi tapi saya yakin. Saya yakin prinsipnya jelas. Dia tak akan berubah daripada tempat duduk itu. Walaupun saya sebut demikian, tidak semestinya. Tak apalah, biarlah duduklah situ. Mungkin maksud saya sebaliknya. Jadi itulah saya kata tadi. Kadang-kadang kata orang dulu-dulu tu kita sesuaikan diri dengan keadaan. Kek mana biawak manjek, kek situ anjing menyalak. Tu kata orang dulu-dulu. Makna sesuaikan dengan adat dan juga keadaan tempat yang kita datang. Jadi macam-macam lah kata-kata yang disebut kan, dalam usaha untuk memujuk orang duduk di hadapan. Tetapi masih lagi begitu. Nampak kan macam tu kan. Jadi tak apalah. Tak apa. Kan saya kata tadi, kata tu satu kiasan saja. Kan? Dia mikir, nak ke depan ke tidak? Ke depan ke tidak kan? Jadi bila sebut tentang integriti, integriti ni membawa maksud berasal pada perkataan integer ataupun integer, iaitu daripada struktur binaan bangunan sebenarnya.
struktur engineering. Dalam pembelajaran engineering dia belajar integer ni ada merupakan keutuhan ataupun kekukuhan struktur bangunan yang tertentu. Kalau orang buat bangunan, dalam satu bangunan tu dia memerlukan 5 tiang asas dia. Kalaulah dalam masa yang sama kontraktor jurutera yang tidak bertanggungjawab dia ambil keputusan untuk tak nak guna salah satu pada tiang asas tu, tinggal 4 aja, bangunan tu tetap terbina. Cuma mungkin kekukuhan dan keutuhannya yang dijangkakan boleh bertahan kira-kira 200 tahun, mungkin tinggal 150 tahun aja, mungkin begitu. Namun demikian, pada orang yang tidak bertanggungjawab, dia kata tak apa, waktu tu kita pun tak hidup lagi, dia kata. Kita mungkin dah mati dah masa tu. Maka itulah adanya kompromi yang dibuat yang menyebabkan bangunan tersebut mula bermasalah walaupun jangkaan yang boleh bertahan sama 200 tahun hanya boleh bertahan sama 150 tahun. Contoh. Jadi konsep integriti ini digambarkan kepada kekukuhan struktur organisasi pula. Kita berada di dalam struktur pentadbiran mahkamah misalnya. Maka perlunya kekukuhan, keutuhan ini diadakan, diwujudkan. Kerana tanpa adanya keutuhan, tanpa adanya kekukuhan, tanpa adanya keutuhan, maka sudah tentunya kita akan mudah terjerumus dengan unsur-unsur yang tidak baik. Makan duit tepi, duit bawah meja, dapat keuntungan-keuntungan sampingan yang tak ada kena-mengena dengan emolumen dan juga gaji kita yang asas. Maka dia akan menyebabkan kita akan berada dalam keadaan serba salah dan juga tidak tenteram sepanjang perkhidmatan kita. Ini, cakap macam menteri. Tapi, makna kata nak beritahu secara kesimpulannya, integriti ini keutuhan, kekukuhan, keteguhan dan juga kejujuran. Jadi kalau kita ada keempat-empat ni, maka itulah integriti. Segala benda-benda baik, itu adalah integriti. Faham ke tak faham? Faham ke tak? Kesekianlah ceramah hari ni. Bukan susah sangat. Dia yang penting nak bagi faham tu. Poin tu yang paling penting sekali. Kan? Bila sebut pasal isu integriti ni, terlalu banyak isu. Banyak isu kan? Sebab saya pun dulu pernah bekerja sebagai penyawat awam. Contoh yang paling simple, Hari Raya Cina. Datanglah pembekal barangan, pembekal perkhidmatan kepada kita, pejabat-pejabat kita. Kita sendiri tanya, tahun ni tak ada limau ke? Kita pula tanya kat dia. Contoh, limau punya cerita. Sedangkan limau tu yang dekat Section 2 tu, dekat tepi jalan tu kan, sampai busuk, tak bermakan, tak berjual. Harga beberapa ringgit ni, tapi kita sanggup meletakkan maruah kita senipis kulit limau, kan? Kerana sebab nak dapat barang percuma. Itulah penyakit ni orang kita. Kan? Sedangkan benda tak ada benda pun. Kan? Tapi orang tu bila sekali dia bagi, dia akan pegang sampai bila. Aku dulu pernah hantar limau kat mahkamah tu. Dia kata. Kan? Itu staf department tu. Semua makan limau aku bagi tu. Kononnya yang seorang tu pula bila dapat limau satu kotak tu, tak nak makin dia nampak telus. Kan? Dengan limaunya itu. Maka dibuatlah pembahagian secara adil. Okey, ambil seorang satu, seorang sebiji atau seorang 2 biji. Sedangkan itulah perbuatan yang tidak bermaruah walaupun dengan nilai sebiji limau. Tu kena faham tu. Hidup kita ni biar bermaruah. Ada seorang pegawai polis meninggal dunia berhampiran dengan rumah mak saya. Kan? Dan bila pergi ke rumah dia biasa sangat. Rumah biasa, rumah taman perumahan biasa. Pagarnya masih lagi pagar lama. Orang lain dah bertukar tembok macam-macam. Pagar ni pagar lama biasa. Dan akhirnya terkeluarlah kisah yang baik tentang Allah Yarham ni. Dia kata sepanjang hayat dia, walaupun dia dah bergelar datuk, dia berpangkat, tapi tak pernah sekali pun dia ambil kesempatan untuk mendapat keuntungan peribadi. Sampaikan pernah sekali datang kontraktor Cina nak bina tembok dekat rumah dia, dihalaunya balik kerana dia tak nak menerima unsur-unsur duit yang tidak berkat ini. Ini cerita betul. Kan? Jadi saya fikir-fikir balik, ya Allah, masih ada lagi manusia yang seperti itu. Kita kadang-kadang jangan terkeliru. Kan? Isu integriti ni bukan isu rasuah saja, tetapi dia melibatkan segala perkara-perkara yang baik. Perkara-perkara yang baik itulah integriti. Contohnya berjalan di tengah malam, nampak lampu merah. Jam 2 pagi kita balik pada mahkamah. Sebab mahkamah Shah Alam ini terutamanya, kan, dengan Negeri Sembilan, dengan Kuala Lumpur, tapi di Selangor ni ramai stafnya yang balik pukul 2-3 pagi, bekerja lewat betul.
Dan bila balik sampai di hadapan stesen minyak Shell tu ada satu traffic light. Masih berwarna merah. Kalau ikut nombor kiraannya ada 125 saat lagi. Baru hijau. Persoalannya, adakah anda akan terus ataupun maintain di situ? Itu soalan akan kita tanya. Terus atau maintain? Kamera tak ada. Terus, terima kasih atas kejujuran anda. Inilah dia staf mahkamah, tuan-tuan dan puan sekalian. Kan? Jadi macam itulah keadaannya. Kita jangan, walaupun macam mana keadaan sekalipun, berhenti sebab itu lampu merah. Bahaya kalau tiba-tiba ada motosikal yang laju daripada arah yang bertentangan, kita tak nampak blind spot dan kita langgar. Terjadilah tragedi yang tidak diingini. Jaga maruah kita walau apa jua keadaan sekalipun. Kita takkan melanggar undang-undang. Sebab kita orang undang-undang. Bawa bakul berisi limau. Sangat borek payah nak jinjing. Biar mati di baham harimau. Daripada mati digigit anjing. Faham? Jangan hina hidup kita. Mati kena baham harimau, steadylah. Kena baham harimau, mati. Besar ke harimau tu? Besar juga. Dahsyat dia. Macam tu. Ni kena gigit anjing lupun so mati. Apa benda lah. Kan? Biarlah standard sikit. Faham? Tu keadaan kita. Maruah kita kena jaga. Jangan hanya disebabkan apa. Sebab sekali kita terima imbuhan, habuan yang bukan-bukan ni, sepanjang perkhidmatan kita takkan tenteram. Percaya cakap saya. Takkan tenteram. Kita takkan rasa tenang. Kan tanda-tanda akhir zaman sekarang ni banyak. Rumah semakin besar, orang makin tak ada. Bukannya rumah makin ramai orang. Buat rumah besar-besar, sayup tinggal 2 orang, anak masuk asrama. Yang dah kahwin, kahwin. Yang seorang masuk universiti. Dah tinggal suami isteri je. Sayang, 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 sayang. Makan, makan, makan. Apa jadah ambil rumah besar-besar macam tu? Kan? Perubatan semakin canggih. Penyakit semakin banyak. 2 bulan lepas, penyakit yang terbaru yang muncul kat Malaysia namanya sesama tomato. Apa keteruk sangat nama penyakit tu? Sesama tomato. Penyakit sendi dan demam menjangkiti warga emas dan kanak-kanak. Cikukunya. COVID-17. Bukan COVID-19. COVID-17 ni yang diada-adakan tu. 17. Kan? Dia sendiri COVID. Kan? Dia sendiri tak datang kerja. Pengesahan doktor pun tak tahu. Tu COVID-17 namanya. Kan ada nama dia. Kan? Tu lagi penyakit-penyakit lain lah. Kan? Dulu sebelum bekerja bukan main lagi. Betul nak kerja mahkamah. Kerja mahkamah teruk. Saya sanggup. Kita kerja kadang tak boleh balik tau. Saya dah biasa kerja kilang. Seminggu tak balik. Boy. Ya betul. Betul. Bila dah dapat kerja, mula banyak buat perangai. Menurut kajian, staf yang paling banyak bermasalah adalah staf yang baru masuk. Yang muda-muda, yang umur 20-an ke 30-an. Tu paling banyak sekali masalah. Yang dah nak pencen paling bagus sekali. Sakit, batuk, datang kerja. Tu je. Allah datang. Vicks Vaporub standby kat tepi, datang. Ya, tanya bagian Syah. Yang banyak MC siapa? Bukannya orang-orang lama. Yang paling banyak MC yang orang-orang muda. Kan? Yang seorang tu kejap-kejap MC. Kejap-kejap MC. Yang seorang dapat gaji, cuti. Dapat gaji, cuti. Tak kira gaya apa. Saya semalam, bayangkan. Saya dah 5 hari tak balik rumah. Daripada itu, saya landing daripada Jakarta itu, balik pada Jakarta, sampai-sampai terus ceramah kat Melaka. Lepas tu malam tu ceramah kat Johor. Semalam Johor. Selasa, Rabu, Khamis, Johor. Malam tadi pun jam. Raya India, Melayu yang teruk balik kampung. Apa pasal? Aku tak faham betul lah. Hari ni pun sama. Kan? Tak berintegriti kalau kita beraya sama. Faham? Itu raya mereka. Jam teruk. Saya tak nampak pun. Yang India pun ada kat rumah. Dia pun heran. Apa pasal dia orang pergi mana? Kan? Itu yang heran tu. Kan sahabat-sahabat kita yang India pun dia berjalan dekat-dekat je. Kita ni balik jauh. Orang Negeri Sembilan dah lah tak biasa jam. Ya Tuan Samri, orang Negeri Sembilan dia tak biasa jam.
Setengah jam mana teruk dah. Ya Allah, tadi jam setengah jam. Weh, ya Allah. Itu orang Seman tu. Aku heran orang Kelantan Terengganu. Dia boleh 20 jam, 22 jam dalam kereta. La ilaha illallah. Macam mana kau boleh manage duduk dalam kereta? Itu bukan jam tau. Itu menetap namanya. Betul. La ilaha illallah. Ada seorang tu dia boleh balik awal. Boleh balik. Raya rambat lagi. Boleh balik awal. Tak. Dia balik lewat juga sebab nak suasana. Apa hal? Pelik betul aku. Macam saya tengok masa saya pergi Brunei. Brunei kan negara dia kecil. Bila pergi Brunei tu, saya tanya, jauh ke daripada airport nak pergi ke UBD, Universiti Brunei Darussalam? Jauh ke? Jauh juga. Dalam 15 minit macam tu. La ilaha illallah. Aku kata, 15 minit jauh. Kalau bawa dia naik bas pergi Terengganu, aku rasa meninggal dalam bas aku tu. Tak sampai. Agak macam tu lah. Kan? Nak gambar kan. Tapi balik semula kisah kita ni tadi. Mula lepas kejap-kejap MC, kejap-kejap MC. Macam-macam. Dulu elok. Yang kejap-kejap cuti. India cuti, dia cuti. China cuti, dia cuti. Hari Wesak dia cuti. Taipusam dia cuti. Yang kerajaan negeri tak ambil pun dia cuti juga. Dah janji dengan rumah dia. Dah janji. Peruk betul. Hari whole pun cuti. Ui, parah betul. Lepas tu kejap-kejap MC dulu elok. X-ray dia tak ada sakit, tak ada apa. Buah pinggang beralih. Jantung tak pam. Apa hal tu? Yang seorang tu pula jajab meninggal. La ilaha illallah. Ayah meninggal, mak meninggal. Memang dia pangkah tu. Ni dah. Yang ni dah. Ni dah meninggal dah. Ini dah. Yang ni belum. Sampaikan bagian HR tengok memang tragis sungguh dah kisah kehidupan. Sebab dialah satu-satunya waris yang tinggal untuk keluarga dia. Punya teruknya. Jangan ingat bos tak perasan tau. Kan? Iya. Jangan main-main. Kalau jadi Puan Rozilah ke jadi Tuan Zamri ni, orang kalau nampak dia bawa fail tinggi, bukan tak tahu bawah sekali borang cuti. Bawa macam ni. Itulah Puan. Yang ni Puan. Yang ni minta tolong yang ni. Yang ni berapa bulan ada pasal meeting. Puan Rozilah meeting. Apa-apa minit sikit. Samsul sila hadir. Yang ni pula Puan. Yang ni file ni. Kita nak kena buat pembayaran sila lewat ni minggu depan. Okey. Bahagian kewangan, uruskan. Lepas tu dah habis. File tu makin rendah tau. Makin rendah. Ni makin berdebar ni. Sebab bawah sekali orang cuti ni. Berdebar ni. Ingat Puruzilah tak tahu ke? Sampai bawah sekali bab. Ya Allah, bau tingat. Bau tingat. Apa kau memang plan benda tu. Letak bawah sekali. Kan? Makan tak tahu benda tu. Dah tahu dah trik tu. Masa saya jadi pengarah undang dulu, budak-budak penguasa kalau nak minta cuti, dia bukan terus masuk bilik saya, dia pergi bilik Wahyu dulu. Bilik sebelah, bilik PA. Bos sana. Kalau kau minta apa-apa, kau minta hari lain. Hari mood dia tak elok, jangan. Keluarlah balik. Tak jadilah, tak jadi. Jangan. Kamu kan tak tahu dah trik tu. Kan? Tapi apa pun, kita bekerja dengan sebaik mungkin. Sebab, Prophet Muhammad, pada non-Muslim boleh ambil. Prophet Muhammad beritahu apa? Dia kata Tuhan sangat suka hamba-Nya kalau buat satu amal pekerjaan, diperbuat dengan keadaan yang baik, teliti dan sempurna. Baik, teliti dan sempurna. Buat betul-betul. Bukannya main-main. Kan? Tapi masalahnya ada halangan. Halangannya apa? Ganjaran. Aku buat apa pun macam tu je. Kau tengok kalau kita kerja teruk pun, kau tengok. Yang dapat pergi latihan luar negara siapa? Bukan kita. Weh. Kan kalau kau tengoklah, kan nanti naik pangkat siapa? Pah dia. Kita ni apa? Tak wujud. Ada ayat macam tu. Benda ni berlaku di semua. Kecuali di kompleks Mahkamah Shah Alam, Negeri Sembilan dan Kuala Lumpur. Saya kena cover, saya siap. Tidak tak kena panggil nanti. Betul. Tapi itu isunya, kita kadang-kadang kita petikaikan benda yang kita tak dapat. Sedangkan banyak lagi benda yang kita dapat. Kita petikaikan. Kau tengok APC. Pernah kau dapat? Kau cakap. Pernah kau dapat? Tak dapat. Aku pun tak dapat. Dia kata. Dia boleh wujudkan grup tu. Bukan apa sangat APC tu. Anugerah Khidmat Cemerlang bukan apa sangat. Cuci dengan saya. Anugerah Khidmat Cemerlang yang pertama dapat apa? Nampak sangat kau nak duit tu. Sijil sebut dulu. Jangan sebut duit tu. Duit tu iringan aja faham.
Sijil penghargaan tu yang kekal. Faham? Duit. Sijil penghargaan tu yang kekal. Nama baik itu. Faham? Duit tu ringan. Mana bagian HR? Dah tak mengaku dah. Mana bagian HR? Bagian HR? Seorang? Berapa orang? Semua ni, satu lain ni. Kau memang tak campur dengan orang ni. Kau memang berlima je lah. Okey, tak apa. Bagian HR, jangan risau. Setelah mesyuarat, Tuan Zamri dengan Puan Rozilah semua dah meeting. Okey, akhirnya dah muktamad dah siapa dapat APC tahun ni. Bukan senang tau nak decide. Kita kena decide dalam 8% daripada jumlah keseluruhan staff di komplek mahkamah. Shah Alam berapa ramai? 600. Berapa orang je dapat? 8%. Berapa orang lebih kurang Puan Rozilah? 40 lebih. Ramai juga. Lepas tu boleh dapat kan? Dapat. Bahagian HR akan nampak dulu. Kepala surat sulit dan rahsia. Hello. Kau nak belanja aku apa? Kau nak belanja aku apa? Aku tak faham lah. Aku tak faham. Tanyalah kau dapat APC tahun ni. Mandai je kau. Senarai kau kat tangan aku sekarang. Tapi aku minta tolongan kau jangan cerita dengan orang tau sebab ni sulit dan rahsia. Lepas tu semua orang tahu tak? Semua orang tahu tak? Tahu. Tu sebabnya lepas pada tu pula orang semua bunyi. Boleh nak belanja. Tu yang muka dia boleh naik atas pentas tu muka tak elok lah. Dapat sijil muka tak elok. Sebab modal dah banyak keluar. Tu sebabnya saya syorkan pada banyak agensi pada hari inovasi yang kita bagi APC tu, kita tambah anugerah-anugerah lain. Antaranya, markah SKT 90% dan ke atas dapat sijil. Siap frame. Jadi dia boleh gantung. Tak naik pentas pun tak apa. Letak dia dekat meja masing-masing. Yang dapat tu. Jadi dia boleh gantung je kat rumah dia. Mama! Mama dapat A ya, mamanya kerja. Memang. Mama dah biasa macam ni. Kerja standard mama jaga. Ini okey, ni sikit ni 92%. Biasa mama 95 and above. Wah, tengok. Bangga dia cerita dengan anak dia. Sebab. Terima kasih banyak. Itu suluh tu arah ke kipas tu macam tiup kepada cendera hati. Okey. Saja. Tu yang sejuk bawah. Tak, saya saji dia beritahu. Okey. Tu yang pertama. Apa lagi anugerah yang kita boleh bagi? Anugerah tidak pernah MC tahun yang dinilai. Masa tu betul muntah darah pun kerja. Kau pergilah balik dah muntah darah ni lah. Nanti tak dapat sijil. Nampak dia punya nak kerja, nampak? Kita nak staff macam tu. Faham? Yang ketiga, tak pernah pancikat merah tahun yang dinilai pun dapat sijil. Kan semua pakai thumbprint sekarang. Allah. Kita cuba tu skip tajuk lain Tak saja ingatkan kita dah masuk tahun 2022. Tak apa. Tapi sebenarnya yang tu bagus sebab dia mesra alam. Kadang-kadang orang yang punch card tu, siapa lagi weh? Confirm Boleh petak. Ya? Boleh petak. Itu yang banyak keadaan kadang-kadang roh dah sampai, jasad belum tiba. Tak apalah, dapat sijil. Tak pernah punch card merah tahun yang dinilai. Masa tu anak tanya, Ya, ni tak pernah punch card merah tahun dinilai, maksudnya apa ya? Maksudnya ayah kau ni tak pernah lambat pergi kerja. Hai. Biasa tengok ayah lambat ni, ada caranya. Nampak tu? Kau asam tu dah lah lambat. Kau ajar budak-budak tu. Tak, integriti ni adalah nilai-nilai yang baik. Tu sebab dalam bekerja, apa yang kena ada?
Yang kena ada nombor satu, kita kena jujur. Kita kena jujur. Jangan menipu. Terutamanya tipu claim. Mileage overtime. Buat apa? Claim kita tu mileage dengan overtime bukannya menambah pendapatan. Tak. Tak menambah pendapatan pun. Dia hanya nak cover balik kos yang kita dah keluar dah. Orang yang jadi bailiff, notice server yang hantar tu, claim dia tinggi, 600, 700 ringgit. Duit claim. Mileage perjalanan dia dengan overtime dia. Motor dia jahanam, spoket dah bulat. Kejap-kejap tukar, kejap-kejap tukar. Dan tu terang saya kata, kerja kerajaan, kerja kerajaan, terutama yang duduk kursi biru kat belakang. Kau takkan kaya. Sakit hati tak cakap ayat macam tu? Tak, ni jujur ni cakap ni. Takkan kaya. Sebab kaya tu sendiri subjektif. Sabar. Bukan saya kata, dia tahulah tak payah sebut. Tak, bukan. Maksudnya, kita ni kaya tu sendiri subjektif. Tiba-tiba katalah Puan Rozila kata maklumkan, ataupun Tuan Zamri maklumkan. Yang ini dimaklumkan sebabkan kita happy sangat Samsul Debat datang hari ini. Bagi hari ini kita umumkan bahawa semua staf yang hadir, terutamanya yang duduk bahagian hadapan. Kita akan bank inkan dalam akaun masing-masing selewatnya jam 5 petang. Setiap seorang, ni contoh tau, contoh. Kau jangan tuntut ni contoh. Setiap seorang RM300,000 setiap seorang. Contoh. Saya nak tanya. Puan, Puan. 300,000 Puan tiba-tiba dalam akaun. Saya nak tanya, kaya ke tak? Kaya ke tak sebenarnya? Kaya tak? Kaya. Puan, sebelah Puan. Kaya dah, Puan. Alhamdulillah, sini bersyukur semua. Alhamdulillah. Yang belakang, Puan, yang tudung pink, 300,000. Kaya tak? Ada tempoh tak? Kaya sekejap. Kan? Tengok, ada pelbagai pandangan. Malahan ada cakap, setakat 300,000 tak payahlah. Cuba tengok pengumuman dalam bajet baru-baru ni. Bagi menghargai jasa penyewa awam, maka insentif kewangan diberikan pada setiap seorang sebanyak RM700. Aku pun heran yang kat parlimen tu tepuk tu jadi happy sebab apa? Aku pun tak faham. Masa tu ada 3 keadaan. Keadaan yang pertama, boleh lah. Daripada 500, 700, naik 200. Okey lah. Seorang tu. Yang seorang tu, baik tak payah. Yang seorang tu pula. Yang seorang tu berlari kat mesin ATM. Cocok, tak ada lagi. Belum lagi, baru umum. Sebab yang cocok tadi tu, sebab dia excited sangat. Sebab dia dah janji dengan anak dia pagi tadi nak tukar kasut sekolah anak dia yang koyak tu. Dia excited nak bawa family dia pergi makan. Nak makan kedai Tom Yum yang berhampiran dah janji dah beberapa malam tapi tak dapat bawa. Dia rasa 700 tu besar sangat. Beza tau. Tu sebabnya cara kita memandang sesuatu perkara. Subjektif. Tu sebab rezeki ni daripada siapa? Ya Allah, daripada non-Muslim kata daripada Tuhan. Betul. Tapi ada 3 hakikat rezeki. Pertama, punca rezeki Tuhan tentukan. Ada orang rezeki dia gaji. Memang tak sama gaji pembantu tabir dengan ketua pendaftar. Tak sama. Punca rezeki beza-beza. Ada orang dapat duit tanah. Kan? Ada makcik dia meninggal, dapat duit tanah, tak ada siapa lagi nak terima, kita terima. Tu punca rezeki dia. Ada punca rezeki dia dapat kahwin, laki dia kaya. Kaya gila. Tidur atas duit kau. Contoh. Tu rezeki dia, punca dia. Ada orang pula punca rezeki dia mungkin dengan tak semena-mena orang pulang balik duit, dia dah lupa dah pun. Nah, aku pernah pinjam duit kau dulu 1,000. Ya Allah, besar sangat dah kak masa tu. Contoh. Kedua, kadar. Tuhan tentukan. Jangan kita pandang kecilnya nikmat tu, tapi pandang siapa yang bagi nikmat. Dan yang ketiga, bila dapat rezeki itu pun Tuhan tentukan. Nampak tak? Dan rezeki ni, jangan kita petikai, kita selalu sebut, aku kerjalah macam mana pun. Ini ayat biasa, staf Kakitan Kerajaan. Kerjalah macam mana pun, aku kat situ juga. Yang naik pangkat tetap dia. Yang dapat ni tetap dia. Dapat benefit ni tetap dia. Silap bila kita sebut macam tu. Sebab kita kena faham, ada 10 benda yang kita nak dalam dunia ni.
7 Tuhan dah bagi. Tapi kita sibuk sebut 3 yang kita tak dapat. Kita nak kahwin, dah dapat dah suami. Dah dapat dah isteri. Kita nak anak, dapat anak. Kita nak buat kenduri dekat majlis, dekat tepi Tasik Shah Alam. Dapat buat sambil lepaskan itik tu. Ambil gambar. Dapat. Tak, kita nak tu. Kita pernah dimakbulkan permintaan kita. Tapi bila ada benda tak dapat, kita cakap kita tak ada rezeki. Kita tak ada rezeki. Jangan. Rezeki kita mungkin yang lain atau lebih baik daripada tu. Kena faham. Saya ceramah. Saya tak pernah setting pun. Sini dapat berapa, sini dapat berapa. Tak pernah. Saya pun tak tahu hari ni dapat berapa. Tak ada. Tak ada. Tak ada setting. Berdasarkan pemerhatian saya, tukul tu lah nampaknya. Tapi kita redha. Kita kena terima. Rezeki Tuhan tentukan. Kan? Betul tak? Kita bukannya. Kalau hidup nak kaya, kaya tu pun tak settle. Macam cantik lah. Cantik dekat seorang lelaki ni tak berbeza dengan lelaki yang lain. Orang cakap Nilofa cantik sangat. Kat saya biasa je. That's why saya tak berebut dengan purist. Go on. Proceed. Tak adalah. Tu rezeki dia lah. Tak, maksudnya kan macam contoh kita pergi kat terminal. Kita pergi tengok dekat bus stop, kita tengok pasangan suami isteri dekat pasar raya, kita tengok dia jalan berdua. Kita tengok, oh ya Allah, lelaki dia handsome weh. Itu bini dia ke mak dia? Orang cakap. Kenapa gitu? Sedangkan pada lelaki tu lawa sangat lah bini dia tu. Mata dia nampak cantik. Kita tengok, ya Allah, bini dia lawa weh, muka suami dia mengayau. Macam mana kita boleh cakap tu? Cuba kita fikir, macam mana kita boleh buat? Sebab pandangan tak sama. Faham? That's why kita ni hari ni nak reset balik, nak berbetulkan integriti kat hati, nak betulkan balik niat kita. Kenapa? Dulu jangan lupa, aku besok minta kerja ni, minta lah dapatlah kerja kat mahkamah ni. Minta sangat dapatlah, aku dah dapat ni, aku tak ada fikir apa dah. Kita pernah sebut benda tu. Tapi bila dapat kerja, kenduri. Belanja kawan, aku dah dapat kerja. Kamar. Lepas tu hari pertama, kenapa lah aku kerja? Allah, macam ni. Alah, bos aku macam ni, baling-baling file. Alah, apa hal macam ni? Come on, please. Segera, urgent. Hai, urgent, ya Allah. Kan? Kita macam tu lah. Dah dapat kerja, kita lupa kita yang nak. Bila lah nak kahwin? Sekali kahwin, kenapa lah aku kahwin? Macam ni panggil jantan ni kat rumah lain. Allah. Perempuan ni bukan main ayu pergi ketika kau. Kan? Sampai kat rumah, Allah kembang. Bukan tak tahu perempuan ni. Sampai kat rumah, dia buka tudung tu. Rap, azab sehari tu. Zap. Kembang macam tu. Sap pakai baju binatang. Mula cari habitat kan. Bukan tak tahu. Lepas tu mula loudspeaker. Pergi mandi. Astaghfirullahalazim. Hilang tadi dekat depan bukan main lagi. Tak apa. Tak payah daftar. Tak apa. Bukan main lagi. Aku dah ada dekat dah belah sini. Tak saja je boleh dia bergurau dengan aku. Pendaftaran tadi kan. Tak. Dekat rumah dia berubah watak. Ya. That's why kita sekarang ni, kita pernah nak kerja. Dah dapat kerja kita lupa. Nak kahwin sangat. Sebab dia dah kahwin, kenapalah aku kahwin? Bila lah nak mengandung? Azab yang ngandung. Bila lah baby ni nak keluar? Bila budak tu keluar, kenapalah kau keluar? Nak kena jaga lah bangun malam lah. Ya Allah, nak susu. Ya Allah, hai bagi susu. Lepas tu bila lah budak ni nak cakap? Bila budak tu dah boleh cakap, kau diam boleh tak? La ilaha illallah. Ajar budak tu jalan, tak teh. Bila budak tu dah berlari, duduk. Apa yang kita nak dalam hidup kita sebenarnya? Kita lupa. Kita pernah ada benda tu dan kita terlupa. Inilah ujian kita sebenarnya. Yang penting setting kita. Ingat dalam kita bekerja, barang siapa yang mengharapkan pengiktirafan manusia, dia akan kecewa. Minta-minta lah Puan Rozilah nampak aku kerja ni, dapat aku naik pangkat, kau akan kecewa. Sebab ramai bawah dia. Kalau Allah gerakkan hati dia sikit dekat orang lain dapat. Gerakkan sikit ni, orang lain yang dapat. Tak boleh salahkan dia, sebab kita pun manusia. Kita pilih baju, kenapa tak beli semua sekali? Kalau boleh nak beli semua sekali, tapi kita kena pilih yang ni lah. Nampak tak? Sebab apa? Kecenderungan hati kita.
berdasarkan apa yang terbaik pada penilaian kita. Macam sekarang kan, kita nilai balik, betul ke okey ke buat ceramah dekat sini? Okey ke? Dengan tak perlu penceramah dah makin teruk rasanya. Kipas tak ada lagi. Terima kasih banyak. Masih ingat Hai. Belajarlah kan, terima keadaan. Faham ya. Yelah tadi kipas tadi terpeletok ke bawah je pula dia suluh tu. Betul lah betul kan. Tak apa. Tak apa. Kan tak apa nanti kita masuk dalam bajet. Tak sebab kita faham sebab sekarang kerajaan dah dibubarkan. Jadi kipas pun tak sempat nak tukar nanti. Tak adalah sajanya. Okey. Jadi makna kata kalau kita tengok sekarang ni setting tu nak kena betulkan balik. Setting nak kena betul balik. Kita dalam bekerja dalam integriti pertama kita kena jujur, jangan menipu. Jangan tipu klaim saya kata tadi. Kedua, kita kena amanah. Jangan langgar amanah diberikan kepada kita. The do and the don'ts. Benda yang boleh buat, benda tak boleh buat, kena ikut. Jangan kita biarkan. Jangan biarkan kesalahan itu terus-terusan berlaku. Kalau kita perhatikan, tak apa tuan, tak apa. Tuan Zamri pula. Alhamdulillah. Oh, terasa lah power kipas ni. Daripada jauh. Terima kasih banyak, tak apa. Yang tu, yang kecil tu pun tak apa. Alhamdulillah. You all tak panas ke? Panas juga. Sian you all Inilah. Saya dah biasa dah. Kan. Agak-agak dah nak habis ceramah baru sampai kipas. Terima kasih banyak. Dah tak boleh pusing pula dah. Jadi hal pula kipas ni kepada penonton-penonton secara maya tak ada masalah. Okey. Tak apa. Yang ni dah rasa dah. Yang ni rasa. Kesian tuan lah. Tuan Zamri kesian. Okay. Jadi kalau kita tengok ni, maknanya sekarang ni kita dah jaga amanah kita. Contoh. Hari hujung minggu, tiba-tiba lah, tiba-tiba besok, bawa anak pergi pejabat. Ada benda nak kena settle sebelum balik kampung. Bawa pagi, sampai kat pejabat, panggil anak, duduk dan diam. Duduk jangan kacau mama. Mama saja, nyampah. Yelah, wahai kampung, tak nak kat rawang aja. Cerita mama. Mak salah ni. Umi ke, ibu ke. Kampung lonek ni 9 je mana. Tak apalah, itu hak masing-masing. Okay, duduk dan diam. Ni ambil paper satu-satu. Ambil. Nanti cakap-cakap Nah, ambil ni pen. Dah jangan kacau mama. Pen tu, kertas tu siapa punya? Pejabat punya. So, situ je dah tak mana. Kalau benda kecil macam tu tak boleh jaga. Apatah lagi benda-benda besar. Nampak tak? Kita tak perasan tu kadang-kadang. Kita dah melanggar amanah yang sepatutnya. Tak tahulah. Dia tengok kau. Ada Samsul Debat ni dia pencamah alam sekitar. Dia mana yang bergerak ke keliling ni semua tengok. Kan? Saya pernah sekali tu nak ceramah. Dah lah depan Tunku Ampang Permaisuri masa tu. Kan? Tak ada stand. Saya kata ada stand tak? Dia bawanya pasu bunga tu dah letak bunga. Ya Allah, punya gelak lah masa tu ceramah. Ya Allah Akbar. Kan? Okey. Jadi pada kata amanah kita jaga. Jangan sekecil-kecil amanah pun jangan. Jangan kita ada siapa ada pensel yang lebih-lebih tu tolong bagi kat saya. Anak saya nak pakai nak buat peksa. Itu pensel pejabat. Macam mana dengan tak malunya boleh minta tu? Bawa daripada rumah kalau ya pun. Okay, terima kasih banyak. Kemudian yang ketiga, jaga hubungan satu dengan yang lain. Sebab saya beritahu banyak kes-kes mahkamah atau kes-kes pendakwaan yang dibawa oleh pihak SPRM. Aduan awalnya datang daripada dalaman jabatan tu sendiri. Jatuhnya satu jabatan, organisasi, bukannya punca pada orang luar, daripada dalam tu sendiri. Itu sebabnya saya pernah bentang paper.
Bentang paper di Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN ACP masa tu. Saya bentang paper tajuk dia bicara integriti noktah bertindih apabila kain terlondeh. Kenapa kain terlondeh tu? Ceritanya katalah kaki kita. Saya tahu ni tangan, tapi ni analogi katalah ni kaki. Dekat buku lali tu ada ruam. Ruam tu makin lama makin besar. Kalau makin besar, kita kena settlekan cepat. Jangan biarkan. Kita kena cepat. Unit audit dalam kata kena sapu krim cepat. Ambil krim sapu, unit audit dalam dah tegur. Jabatan lain pun dah nampak tegur, buat cepat. Bila kita biarkan takut ruam tu makin besar, dibimbangi, aduan itu tersebar sampai kepada doktor pakar, namanya SPRM. Datang SPRM, dia cakap, saya suspek, ruam ni bukan kat sini je, takut dah merebak. Maka dilondehkan kain itu, langsung semua departmen terbabit. Yang tak ada kena dengan kes awal pun akan disasar. Itu yang menyebabkan. Baru-baru ni ada satu departmen, saya pergi berceramah motivasi pada 11 malam, jam 8 sampai 11 malam. Untuk bagi motivate sebab jabatan 2-3 kali kena serbuk oleh SPRM. Dia orang jadi down, tak boleh nak kerja. Saya kata, you all kena kuat, relax. You all kena kuatkan semangat. Anggap ni ujian. Tapi you yakin you tak buat salah. So jangan takut apa-apa. So kalau dia datang, bantu. Cakap apa lagi boleh bantu, saya akan bantu. Cakap dengan orang tu terus. Nak maklumat apa? Nak dokumen apa? Saya boleh bagi. Nak ni, salinan apa? Saya akan bagi. Duty roster saya bagi. Bagi semua. Tengok, nak transaksi akaun saya. Boleh bagi. Bagi transaksi akaun kita yang kita belanjakan dekat bank. Beritahu. Tak ada masalah, kita akan bantu. Sebab dia orang jadi down. Dia rasa macam dia nak berhenti kerja. Kejap-kejap kena. Dah 2-3 orang kawan dia dah kena tahan. Dia sebabkan cari salah. Memang jumpa. That's why sekarang ni ukhuwah kena baik. Pertama, jangan tamak. Yang kedua, jangan sombong. Tak payah belagak di kalangan kita. Kena baik, kena support. Kita jadi support system antara satu dengan yang lain. Kita jangan gaduh, tak ada. Kita kena baik antara satu dengan lain. Sombong tak ke mana. Nama Samsul Debat sampai masa habis Samsul Debat tu. Tak jadi Samsul Sebat ke, Samsul Debat ke, Samsul Debit ke, ada orang lain nak ganti. Kita tak tahu. Penyanyi tu dulu, punya hebat punya penyanyi tu. Tiba-tiba masuk Gegar Vaganza, minta nyawa nak nyanyi lagu sendiri. Lagu sendiri pun tak boleh nyanyi. Bayangkan tu. Rupanya Datuk Nora beritahu bila kita dah meningkat usia, kita kena ubah Ustaz, range dengan note lagu kita tu, kita kena rendahkan sikit supaya kita boleh sesuaikan dengan age kita, dengan kemampuan kita. Oh patutlah Datuk Nora suara maintain je, saya kata. Kan? Dulu memang suara sampai ke langit note dia. Sekarang kalau dia paksa juga dengan dia ke langit, ni main-main. Kan? Nampak tak? Sampai masa habis. Dulu saya ingat lagi waktu saya mula-mula datang Shah Alam dulu. UiTM Shah Alam. Saya belajar kat UiTM Shah Alam dulu kan. Ya Allahu Akbar. Tengok rumah besar. Wah, aku kalau ada duit aku nak buat rumah macam ni. Sekali kita pergi dekat section 7 tu. Kita pergi kat section 6. Kita pergi hari ni banyak rumah-rumah baru naik. Kita dah tak peduli dah rumah yang besar dulu. Ada lagi hebat lagi hari ni. Dulu Intek Ma resort. Wah, I tidur kat Intek Ma. Sekarang siapa tidur Intek Ma? Cakap aku. Kan? Semua dia sampai satu masa benda tu akan berlalu. So tak payah nak sombong-sombong. Kan? Tak payah nak sombong-sombong. Nak sombong ke mana? Yang ketiga, jangan dengki. Dengki ni yang menjatuhkan jabatan kita. Yang menjatuhkan organisasi kita. Dengki ni bahasa Melayu. Bahasa Arabnya hasad. Punya teruknya di Malaysia ni. Dua-dua pakai. Hasad dengki. Kan? Ada je tak puas hati dengan orang. Tahu tak apa tanda-tanda dengki itu dah ada dalam hati? Tanda-tanda dengki ada dalam hati adalah apabila sahabat saudara kita dapat kegembiraan, kita tak rasa apa-apa. Dengki dah ada. Dengar-dengarnya Tuan Zamri kita dapat pergi haji tahun ni. Oh, dengar tu. Dia tak rasa apa. Makna dengki dah ada. Dia dengar kawan kita, si Yus dapat naik pangkat. Elok lah. Macam tu, dia tak rasa apa. Dengar-dengar anak si Mira tu dapat semua A. Ya. Oh. Tak rasa apa. Dengki dah ada. Dengar-dengar siapa tu kahwin. Biarlah dia kahwin. Tak rasa apa. Habis sepatutnya apa? Tapi kalau dia kata, dengar-dengar Tuan Zamri dapat pergi haji tu, macam dia seorang pergi, yang confirm dengki. Tu confirm. Dengar-dengar dia naik dengar-dengar si Yus tu dapat naik pangkat. Tak apa dijilat dia bos tu, nampak? Ada je ayat dia. Makna confirm dengki. Anak dia dapat semua beramai lagi budak pandai ni. Kau tak payah nak cerita lah pasal anak dia. Nampak? Dengki confirm. Habis patutnya apa? Dengar-dengar Tuan Zamri kita dapat pergi haji tahun ni. Ya Allah, aku nak jumpa dia lah.
Nak cakap tanya, lepas tu nak minta tolong doakan untuk aku, mudah-mudahan aku pun dapat pergi sana. Okey. Dia dengan si Yus dapat naik pangkat dia, ya Allah, nak minta tolong dia, senang tu apa ni weh. Cakap dengan dia je. Minta orang cuti, tonyok je. Contoh. Faham tak? Dengan dia beli kereta baru, tapi dia dicuri. Ilah, cuba elok sikit. Dengan dia beli kereta baru, ya ke? Alhamdulillah. Dia tu rajin tumpangkan orang. Lepas ni kita tumpang kereta dia. Tanya dia isi minyak, bawa tidur. Okey. Bukan susah pun. Ada je benda tak puas hati dengan orang. Kan? Cuba kita bersihkan hati kita. Dengan saya okey, tak ada apa. Kan? Kadang-kadang kita kadang jadi ni, kita nak kejar kaya, nak kejar duit, nak kejar kedudukan, tak payah. Kejar bahagia. Kejar bahagia. Kerana satu hari nanti kita akan sedar, bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Bila kita kejar bahagia, integriti ni tak ada masalah. Kerjalah teruk macam mana pun. Kerja teruk, bagi kerja, kita buat. Sebab kita yakin, kalau tak naik pangkat pun, Tuhan bagi benda lain. Tuhan bagi suami romantik. Tak terbayar dengan duit. Sayang, abang balik ni. Sayang, mana sayang abang? Abang, sayang kat dapur masak. Lah, dah saya tahu kan abang tak boleh kalau tak nampak sayang. Saya nak sambung masak ni. Okey. Saya nak abang tolong saya tak? Tak payah. Okey. Love you too. Tak terbayar dengan duit kan? Lepas tu anak ramai. Tak rezeki Tuhan bagi. Dia tak dapat nak makan, anak ramai. Assalamualaikum, salam beranak. Asal bagi salam, nyaut beranak lah. Assalamualaikum, salam beranak. Assalamualaikum, salam beranak. Tak pantang bagi salam. Yang seorang tu tak payah bagi salam, tepuk nyamuk je, pak beranak. Yang faham, tak faham sudah. Rezeki, ada orang tu pula lambat dapat anak. Tak apa, enjoy dulu. Boleh lempak, malam pergi jalan-jalan, pergi makan sana, makan sini. Orang dah ada anak. Nak pergi jalan, malas saya sebab tengok anak. Aduh. Mana abang kau? Tu kat kipas tu. La ilaha illallah. Macam mana tu anak macam tu? Tuhan bagi rezeki beza-beza. Ada kadang lelaki tu nampak kerja biasa-biasa je. Jurubahasa mahkamah je. Suami dia. Tapi balik tak pernah kosong tangan dia. Ada je dia bawa bekal. Sayang. Tolong buat air. Ni abang bawa balik kuih lambang kasih sayang kita. Ada ke kuih lambang kasih sayang? Ada je tengok. Kuih apa tu? Kuih kapal. Tengok. Kuih cakui. Kan couple tu. Kuih cakui kan couple. Kan? Nampak tak tu? Happy tak kita? Happy. Kita mencari benda yang tak ada sampai bila tak selesai. Betul tak? Itu sebabnya kadang-kadang saya wife saya pun bising. Abang ni camah. Cuma rehat kau mak sayang. Abang camah ni berapa tahun je? Mungkin 2-3 tahun je lagi. Lepas tu besok abang duduk rumah mengangkang kau muntah tengok muka abang sudah. Perempuan ni dia susah sikit. Perempuan ni memang macam tu. Dia bila kerja salah, tak kerja salah. Orang lelaki kena ready benda tu. Kan? Ya, sibuk tak boleh, tak sibuk pun tak boleh. Tak tahu nak buat perempuan. Kan? Sebab orang perempuan ni memang begitu. Dia kadang-kadang, saya sunyi lah bang kat rumah ni. Sunyi, cari kawan dia. Faham orang lelaki? Dia kalau sunyi, cari kawan dia. Jangan macam pembantu rumah kan. Dia boleh berbual, boleh bincang-bincang kan. Cover. Ada hidup kita ni kadang. Kenapa manusia jadi tak bahagia? Bila suruh kerja bahagia tak dapat bahagia. Kenapa? Sebab pertama sibuk tengok apa yang orang ada sampai terlupa apa yang kita ada. Selalu lelaki dituduh, lelaki tak boleh susah. Kalau dia senang dia tinggalkan kita. Ya ke? Habis yang perempuan tak pernah tinggalkan lelaki yang susah. Ada je. Sayang, sekarang ni minyak tengah mahal. Abang cadang lepas ni kita jangan naik kereta lagi lah. Kita naik motosikal. No. Tudung, kedut. Tudung kau yang kau fikir lagi. Tu pernah berlaku. Lelaki mengadu dengan saya.
Kan? Apa salahnya? Abang, jangankan naik motor, jalan kaki pun sesanggup, asalkan kita bersama. Habis itu tudung saya macam mana? Tak apa, bang. Saya pakai anak tudung dulu, pakai helmet, tudung sangkut kainnya. Naik motor, ngantuk. Roundabout banyak lah tu salam. Sampai kat lobi makan bang, masih bang. Abang tinggal hanger je bang. Hari tu kerja pakai helmet full face. Kan manalah tahu kan. Tak, benda ni rezeki masing-masing lah. Rezeki masing-masing. Nampak Itu sebabnya kita dalam hal ni tu, sebab kita kena baca apa? Kita kena baca hikmah. Kita kerja rajin-rajin, adalah rezeki. Kerja rajin-rajin ada rezeki. Kita tak dapat APC tak apa, tak dapat makan, ada rezeki lain. Tanam tabu di topi rumah, cabut ubi sampai kakak. Kalau hidup kita membaca hikmah, selaut garam terasa tawar. Kerja je. Kerja aja kan. Anak, mama, alhamdulillah mama. Lu peksa dapat nombor 3 dalam kelas. Ya ke? Ya Allah Akbar. Bagus. Cuma next, mama nak dapat nombor 1 atau nombor 2 aja. Faham? Okey. Anak kita cerdik. Hanya seorang yang pernah mengalami, bertahu, ya Allah betapa happy tengok. Ya Allah bang, anak kita dah combo bang. Ya Allah. Bang, anak kita bang. Ya Allah dah combo. Kau bawa tenang sikit. Ini combo tadika tau. Dia punya, tak sebab ramai yang muda-muda lagi. Dia tak sebab tengok anak college lagi. Combo tadika. Kan dia orang pakai rope sekarang semua. Kan dia buat persembahan. A-I-O-U. A untuk ayam. Kok. E untuk emak. Ikan berenang di dalam kolam. Anak kita bang. Happy sangat. Orang perempuan memang macam tu. Orang lelaki ni dia cover. Hikmah, percaya. Seterusnya apa? Accountability. Bila bekerja, kita kena tanggungjawab. Kita ni nak settlekan masalah. Bukan nak menyalahkan siapa. Mengaku salah. Memang salah saya. Saya silap. Ni kenapa tak siap ni? Ni file ni, jangan salahkan saya puan. Bolehlah, tolong tanya orang yang last pegang file ni. Tengok cap jari dia. Yang tu file tu siapa yang last pegang? Dia. Ni tuduh dia. Macam cerita bangau. Kenapa bangau kurus? Kenapa bangau kurus? Ikan tak timbul. Kenapa ikan tak timbul? Perut panjang. Kenapa perut panjang? Kebau tak makan kenapa? Aku tanya belah sana. Kenapa? Sakit perut. Kenapa perut dia sakit? Nasi mentah kenapa? Kau pi basah. Kenapa kau pi basah? Kenapa hujan turun? Kenapa katak panggil? Tuan Zamri. Bangga tak rasa? Dia orang ingat lagi lagu tu. Berkerut-kerut muka nak ingat lepas ni apa? Lepas ni apa? Oh, lepas ni apa? Punya beria menjawab. Ya Allah Akbar. Tapi dalam banyak-banyak binatang tu, binatang yang paling gentleman, yang beraccountability, ular. 3 kali dia jawab sambil memandang pada yang bertanya. Memang makanan aku. Dan hujung dialog dia tu dipadamkan oleh Jabatan Akib Negara. So what? Orang tak tanya dah sebab dia mengaku. Kan? Lepas dia mengaku. Kenapa kamu tak siap? Kamu faham ni? Minta maaf puan. Ini memang salah saya. Itu saya terpandang. Saya ingat saya dah settlekan ni. Tapi itulah puan. Puan nak saya buat apa sekarang ni? Ni. Tak apa. Awak ambil ni. Tolong ambil poin-poin ni. Ambil ni. Tolong masukkan ni. Tolong bagi kat saya. Kita nak settlekan. Accountable. Ya? Seterusnya apa? Seterusnya respon yang positif. Keluar perkeliling yang ditandatangani oleh Tuan Zamri kita. Mulai beberapa bulan, semua staf mahkamah tidak dibenarkan lagi minum pada ni. Hendaklah begini. Tidak lagi dibenarkan keluar lebih daripada beberapa orang. Hendaklah macam ni. Hendaklah pakai macam ni. The do and the don'ts. Tengoklah ayat masa tu. Kenalah. Menyusah kita. Dia orang dah mesyuarat tau sebelum keluarkan perkeliling tu, sekela tu.
Yang seorang tu pula, kau yang muda-muda ni buatlah akad dah nak pencen. Yang seorang tu pula, aku rasa tak ada pun dekat notis. Kepada yang dah nak pencen, sila abaikan notis. Tak ada pula. Pernah dengar tak ayat tu? Pernah dengar tak ayat tu? Iya. Nampak tak? So positif apa juga. Yang disyorkan, yang diarahkan tu positif. Cuba buat dulu. Mesti ada sebab. Ada sebab yang kita nak nilaikan. Dan terakhir sekali, kita kena istiqamah, keberterusan, konsisten. Kita kena cepat hari ni. Dengan dunia yang makin mencabar hari ni, kena cepat. Kalau tidak, kita jadi tak relevan. Hari tu, tengok betapa azabnya kita tiba-tiba kena BDR, bekerja dari rumah, baru kau tahu nikmat kerja kat pejabat. Dulu nak sangat kan kerja pada rumah kan best, tak payah datang pejabat. Sekarang ambil ubat. BDR, perang badar kau. Baru nak buat kerja, Fauzilah minta tolong submit ni. Nak susu. La ilaha illallah. Kau boleh diam tak? Memang banyak kerja ni. Nak susu. La ilaha illallah. Nah, diam. Hari ni lo apa yang ni seko lagi. La ilaha. Bukan senang tu. Hargai. Syamsul debat pun dulu. Kalau ikut kan, tak pernah ceramah online. Orang suruh, kalau saya kata, minta maaf saya tak ceramah online, saya ceramah fizikal je. Tunggulah dah elok so, baru kita ceramah balik. Alamatnya tak relevan aku 2 tahun. Jadi masa tu tak pandai. Itulah telefon live, itulah telefon call. Saya pun pasang, saya on, saya berlari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Untuk Kementerian Pengajian Tinggi. Maka pada ini kita motivate diri kita, okey? Relax, jangan sedih-sedih. Walaupun daripada rumah, dengar ceramah ni baik-baik. Tang, 2 jam ceramah, kamera tak on. Bayangkan tu. Aku punya ponik bercakap 2 jam. Lepas tu PA telefon, 33 miss call. Kita tak nampak. Silent. Tak sebabkan petang tu nasib baik tak ada apa-apa. Kena ulang balik ceramah yang sama, tajuk yang sama. Petang tu dah tak macam motivasi, dah macam pengumuman nak puasa. Maka kita sebagai pegawai staff macam tu lah. Cabaran. Dan lepas berapa bulan, kan lepas tu ada PKPB pula sekejap. Yang PKPB tu pergi ceramah, lain macam rasa dengar orang jawab salam kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah. Dia punya tu. Tu belum cerita lagi cabaran kita nak buat live dekat rumah dengan line yang... Maka pada hari ni, dah keras dah. Yang kita tengok Fauzilah keras, Fauzilah tengok kita keras. Kan? Betul. Macam-macam ragam tu. Tu belum cerita lagi anak kita keluar daripada tepi tu. Kita pula Allahu Akbar. Ya. Itu cabaran yang kita kena. That's why kita kena belajar pasal Zoom, kita kena cepat. Kalau lambat kita akan ketinggalan. Kita kena ada Webex, kita ada Google Meet. Kita paksa sebab kerja mesti kita nak kena jalankan juga. Muazzan. Okay.
Okey. Jadi kalau kita tengok dari segi itulah, maknanya kita kena bagi juga komitmen kita kena cepat, kalau lambat kita akan ketinggalan. Begitu juga pada pulang-pulang yang baik, kita kena hadir. Seminar-seminar, pergi. Kalau dengar ada talk kan, bicara integriti, tak kisah siapa penceramahnya, datang. Sebab kita akan dapat input-input yang baru. Seterusnya, ini zaman apply, bukan zaman kita dengar. Kita kena buat. Kita kena amal apa yang kita tahu. Sebab bila kita amal, kita serapkan dalam diri kita, insyaAllah kita akan jadi lebih berintegriti dan kita tanamkan integriti ini dalam hati kita. Seterusnya, mantapkan pengetahuan kita. Mana yang kita lemah, kita improve. Kita tak faham tentang prosedur kerja ni, kita improve. Jadi dengan cara tu kita akan jadikan kita nilai tambah kita atau akan bertambah daripada masa ke semasa, kita akan menjadi pekerja yang diperlukan. Tak adalah kita jadi pekerja yang ada tak menambah, tak ada tak mengurang. Seterusnya profesional. Jangan campur aduk peribadi dengan tugas. Time kerja, kerja betul-betul. Bila time kita dengan family, family betul-betul. Tu profesional. Bila balik rumah, jangan bawa balik kerja tu, saya pernah cakap, ramai yang marah. Bukanlah maksudnya tak boleh bawa balik kerja langsung. Tapi sampai kat rumah, professionally kita kena layan family kita dulu. Kan? Sebab anak tu tunggu kasih sayang kita. Dia tak berhak pun kemarahan kita kat pejabat lepaskan kat anak-anak. Dia tak berhak pun. So kita layan isteri kita, layan anak-anak kita. Dan kemudian malam dia orang dah settle tanggungjawab kita dengan dia orang. So pukul 10 malam nak start buat nak settlekan kerja kita tertangguh, kita buat. Professional. Dekat tempat kerja, kerja betul-betul. Itu sebab kalau kita tengok Mak Saleh ni, kalau kat luar, di barat, kalau dia orang bekerja, handphone off kadang-kadang. Dan handphone ni pula letak dekat drawer yang bawah sekali. Jadi kalau ada family nak call, dia kena call main office. Minta tolong sambung kat husband saya. Maknanya, takkan ada dia kalau call main office ni, nak beritahu malam ni pasal malam nak pergi ke tidak. Tentu benda-benda yang betul-betul penting baru beritahu. Ni kita hari ni dengan WhatsApp macam-macam benda tak penting semua share. Kan? Jadi kerja kita terganggu. Seterusnya apa? Seterusnya adalah iltizam kita, bersungguh-sungguh dalam melaksanakan satu tugas. Bukannya sekadar buat aja. Kan saya kata tadi, buat kerja dengan bersungguh-sungguh. Bukannya cincai-cincai. Bukannya kerja sekadar melepaskan batuk di tangga. Bukannya asbol. Asbol ni apa? Asal boleh. Buat betul-betul. Soalnya apa? Organize, susun atur strategi kita. Macam mana nak belajar. Kalau ada sesiapa nak sambung belajar, susun strategi. Bila nak sambung belajar macam mana? Nak buat part time ke? Nak buat apa kelas 7 minggu? Ataupun nak buat kelas malam? Mana kesanggupan kita dan tidak efek pada kerja hakiki kita. Dan seterusnya, letakkan, tanamkan niat yang baik. Niat hari ini tu saya kata, perbetulkan. Niat bukan nak jadi kaya. Tapi niat kita nak bahagia. So, walau apa pun yang kita buat, kita tak dapat naik pangkat, happy. Kita tak dapat happy. Sebab Tuhan bagi benda lain. Tuhan bagi benda lain, macam-macam. Tuhan bagi isteri pandai masak. Lempar-lempar jadi. Lempar sayur jadi daging, apa kegila ni? Macam mana dia buat tu? Contohlah kan. Kejar keberkatan rezeki. 7 tanda keberkatan rezeki. Yang pertama adalah apabila sikit rasa cukup, banyak boleh kongsi. Maksudnya sikit cukup, rezeki kita cukup. Banyak kita boleh sedekah, boleh bantu orang lagi. Macam tu. Pada orang yang tak berkat rezeki, sikitnya tak cukup, banyaknya tak puas. Umpama minum selautan air, tapi tak pernah hilang dahaganya. Kedua, rumah tangga rasa bahagia. Kan? Balik je suami, abang, ya Allah. Suka tengok abang balik. Rasa terisi kehidupan ayang ni. Ha? Ini suami balik pukul 5. Baru balik bang. Pukul 5 lebih. Kau tanya soalan apa ni? Baru balik bang. Tak, baru nak pergi buta. Kan dah dapat. Siapa suruh kau tanya soalan yang macam itu? Abang, tengok abang kan happy je rasa. Tapi saya tengok muka abang pun tahu. Mesti abang lapar kan? Sayang, tadi abang memang lapar. Tapi bila tengok muka isteri abang ni, langsung hilang lapar. Abang, abang macam tu tahu saya tak masaknya. Kau tak masak? Tak adalah dah masak dah. Lauk kegemaran abang. Ikan bilis telur dadar. Alhamdulillah. Kau jangan gelak telur aku. Kan happy dia makan. Saya masak apa ni? Nasi goreng jantan. Ha? Nasi goreng jantan ada telur? Oh, okey. Happy dia. Nampak tak? Yang ketiga apabila anak-anak menjadi dalam bidang masing-masing. Mungkin dalam akademik. Anak kita ambil 10 subjek dapat 13A. Pecahan tak wajar kau. Bayangkan tu. Anak kita berjaya dalam pertandingan-pertandingan. Anak kita bagus dalam kemahiran. Tengok pun tahu aircon ni tak on. Oh, itu tak payah belajar, boleh tahu. Kan?
Anaknya ada kemahiran. Dia tengok enjin tu dia tahu. Ni apa masalah. Kompresor dia tahu ni. Spark plug dia tahu. Ni cooling coil dia tahu. Semua dia tahu. Nampak tak? Yang keempat, apabila suasana di tempat kerja kita, suasana di masyarakat, kejiranan, kita senang dengan orang-orang senang dengan kita, itu tanda keberkatan rezeki. Kelima, apabila kita mudah melaksanakan perintah Tuhan, mudah nak semayang, mudah nak buat baik, mudah nak sedekah, mudah nak tolong orang, ringan tulang, itu tanda keberkatan rezeki juga. Keenam, apabila rumah kita seringkali dizarahi, ada je orang datang rumah, itu tanda keberkatan juga. Itu tidak termasuk yang tin Shopee, itu tak termasuk. Itu kau yang order, faham? Hari-hari bangun datang rumah kita, ya Allah berkata, tak, itu tak termasuk. Yang JNT itu semua tak termasuk. Ini hanya kalau saudara mara datang, adik-beradik datang, kawan-kawan datang, kita jamu makan. Itu tanda keberkatan rezeki. Dan yang ketujuhnya adalah, tanda keberkatan rezeki adalah apabila doa kita mudah dimakbulkan oleh Allah SWT. Jadi, perbetulkan setting kita. Jangan kita kecewa. Hidup kita ni kena happy. Manusia jadi tak bahagia, pertama, sibuk tengok apa yang orang ada sampai terlupa apa yang kita ada. Kedua, sibuk tengok kelebihan orang lain, lupa tengok orang lagi susah pada kita. Dan ketiga, sibuk menabik dada menyatakan apa yang kita ada hari ini adalah hasil usaha kita sendiri, sedangkan apa yang kita ada sebab Tuhan izinkan. Ada orang kerja lagi teruk daripada kita, tapi Tuhan belum izinkan dia senang macam kita. Bangun pagi, bawa lori, hantar barang. Daripada pukul 3 pagi sampai pukul 6 pagi, tukar baju, jadi pengawal keselamatan. Sampai pukul 6 petang, tukar baju, pakai apron, ambil upah basuh pinggan kat restoran mamak. Sampai pukul 11 malam, bawa balik. Anak dah tidur, bini dah tidur. Tidur sekejap, pukul 3 bawa lori lagi. Lagi teruk dia usaha daripada kita. Tapi Tuhan belum izinkan dia senang macam kita. So, belajar bersyukur dengan apa yang kita ada. Jadi rasanya cukuplah sekadar itu. Saya faham signal-signal yang diberikan. Saya cukup faham sebenarnya. Kan? Dan berkebetulan, saya pun nak kerja hari ni, banyak lagi program malam ni. Ada yang tidur. Nah, dia sebenarnya, kalau kita bercakap kat depan, dia ada satu doa kita boleh baca untuk elakkan orang belakang ngantuk. Pernah tak ustazah yang datang sini ke ustaz yang datang sini mengajar? Apa doa dia? Doa tu kalau kita baca, orang yang tidur dia boleh segar. Doa dia senang je. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil lahil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tu kalau kau baca tu tagak kepala dia. Oi, dah habis ke? Tapi saya belum baca lagi doa tu. Saya belum lagi. Sebab saya nampak semua okey. Ni saya bagi in case. Betul, dia kalau tengah lelap tu kan. Wabillahi taufik tegak, dah habis ke? Dah dia bangun. Tu segar. Kan nampak kan segar tu. Kan. Jadi bergurau. Yang best tu ada yang menyalin tu tuan, tu yang best tu. Ajar betul kata kan. Dalam mudah-mudahan Jadi tuan-tuan dan muslimin, bab kata orang sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Budak-budak membuat galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah dikata tidak, dicaci jangan. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu turukir dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembangkanlah menjadi intan. Cantik tenang-tenang air di laut, sampan kelok mudik ke tanjung. Hati terkenang mulut menyebut, jasa baik pihak mahkamah menjemput hari ini. Rasa nak